Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Timbalannya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih sahabat saya daripada Kulim Bandar Baru. Sebenarnya ini soalan daripada bekas menteri. Dan soalan ini sebenarnya sepatutnya Tuan Menteri dah tahu. Cuma apa yang ingin diketahui oleh Kulim Bandar Baru berkaitan dengan langkah terkini yang dibuat oleh kerajaan untuk menangani isu kos hidup rakyat. Alhamdulillah, Tuan Ketua, sebenarnya kita meneruskan apa yang telah dibuatkan oleh kerajaan lalu yang baik untuk rakyat. Kita tidak ada agenda lain kecuali untuk memastikan rakyat terbela, terutamanya di kawasan bandar yang mengalami masalah kos hidup. Apa yang kita tambah daripada apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu ialah kita mengadakan ataupun kita melakukan kerjasama yang mesra dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, itu MITI, dalam menghapuskan isu orang tengah melalui platform e-dagang. Keduanya, kementerian juga turut menjalinkan hubungan yang erat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan harga ubat dan kos rawatan tidak meningkat ataupun tidak melambung. Di samping itu, kita juga menjalankan program untuk menghapuskan kartel ataupun monopoli kepada industri yang diliberalisasikan supaya wujud persaingan sihat yang boleh menjamin pengguna membeli barang pada harga yang kompetitif. Selain itu, kita juga bercadang untuk menyeragamkan harga bagi membolehkan rakyat di kawasan pedalaman, terutamanya kawasan terpencil, menikmati harga barang keperluan asas yang sama dengan kawasan bandar. Apa yang telah dilaksanakan kita teruskan, seperti mengadakan kawalan harga, akta kawalan harga supaya tidak terkesan mereka yang berada di luar bandar. Kemudian mengadakan pemantauan harga barang asas setiap musim perayaan. Kita mempunyai seramai 1,044 orang pegawai pemantau harga kementerian dan setakat ini telah memeriksa sebanyak 13,226 premis. Jadi ini apa yang kerajaan laksanakan untuk pastikan kos hidup berada dalam keadaan yang terkawal. Terima kasih, Ketua. Terima kasih, Tuan Menteri. Sila soalan tambah pertama. Ya. Terima kasih sahabat saya atas jawapan. Saya bersyukur kerana usaha ini adalah usaha yang berterusan dan saya nak tanya soalan ni. Yang pertama, rakyat Malaysia ni pada hujung bulan lepas mereka dapat gaji ataupun pendapatan, mereka akan guna banyak untuk makanan, untuk bil utilities, untuk perumahan, untuk pengangkutan. Kemudian ada jugalah untuk pendidikan dan kesihatan. Isu kos hidup ni, Datuk Yang di-Pertua, secara makronya penyelesaiannya ialah kita kena tingkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Kita kena kurangkan cost of doing business. Kita kena tingkatkan productivity dan kita kena cari usaha inovasi. Secara makronya. Jadi soalan tambahan saya ialah satu daripada platform terpenting yang telah dimulakan oleh Kerajaan Barisan Nasional adalah Majlis Tindakan Kawasan Hidup. Kemudian diteruskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kedua-duanya dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Saya ingin tahu, apakah Majlis Tindakan Sara Hidup ini masih lagi berjalan? Dan kalau telah benar-benar berjalan, apakah di antara syur-syur terkini dalam usaha untuk mengenangani isu kasar hidup yang telah dibentangkan sebagai kertas Jemaah Menteri? Terima kasih. Terima kasih, Nabi. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih sahabat saya, terima kasih Ketua. Sebenarnya jawapan kepada apa tanya itu, Majlis Tindakan Kos Hidup ini masih berjalan dan mesyuarat di peringkat eksekutif telah kita adakan pada 21 Julai yang lalu, yang mana beberapa dapatan, kajian ataupun cadangan telah diutarakan untuk pastikan ianya selaras dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dan oleh kerajaan. Di samping itu, Majlis Jawatankuasa Tertinggi, NAKOL ataupun Kuasa Hidup ini dijangka akan bermusyawarah pada September 2020.
Apa yang berlaku sekarang yang betul, sebenarnya dalam kos radio ini kita tak boleh lari daripada kos dan pendapatan. Kalau dulu tahun 60-an, 70-an, mungkin pendapatannya tak berapa, tapi kosnya cukup rendah. Kita tidur saja tahun 60-an, 70-an, duit tak berjalan. Tapi sekarang yang betul, kita tidur pun duit berjalan. Aircon berjalan, freeze berjalan, dan elektrik berjalan ataupun air berjalan. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sedang memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dan usaha untuk menangani masalah sara hidup ataupun masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Kerana kerajaan kita prihatin, kita memahami denyut nadi rakyat. Terima kasih Ketua. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih, Datuk Speaker. Pada tahun 2018, sebanyak 150 notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan telah dikeluarkan terhadap peniaga yang disyaki pencatutan kerana telah menaikkan harga atau mengenakan harga yang tinggi. Dalam jumlah itu, 46 kes telah pun dibuka kerana kesalahan pencatutan. Apakah mekanisme yang diguna pakai oleh Kementerian dalam melaksanakan peraturan kawalan harga dan anti pencatutan di negara ini, dan apakah langkah yang akan diambil oleh Kementerian untuk mengukuhkan pelaksanaan dari masa ke semasa bagi meningkatkan tahap pematuhan serta kesedaran peniaga kepada peraturan, dan adakah penggunaan ataupun pelaksanaan SST ini harga barang turun berbanding dengan GST yang lalu? Mohon Menteri untuk menjawab. Sila Tuan Menteri. Terima kasih Ketua, terima kasih sahabat saya Jempol. Sebenarnya Akta Pencatutan ini memang kita laksanakan untuk menghapus ataupun untuk menghalang para peniaga mengambil keuntungan yang melampaui batas. Yang mana kita akan berbincang dengan para pemborong, manufacturer, dan mereka boleh membuat aduan melalui Easy Adu dan juga melalui web yang kita sediakan untuk pastikan hal tersebut tidak berlaku. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita perlu kepada kerjasama daripada rakyat. Rakyat di luar perlu berpendidikan, melaporkan apa sahaja tindakan yang tidak beretika yang dilakukan oleh peniaga-peniaga ataupun penjual-penjual di luar sana, untuk mereka melaporkan kepada kita. Dan kita mempunyai beberapa tempat pejabat-pejabat untuk mereka mengadukan sebarang masalah berkaitan ke penggunaan agar mereka terbela, agar mereka tidak dianiaya oleh mereka yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang-barang. Terima kasih, Ketua. Satu lagi tak jawab. Satu lagi, SST. Adakah SST harga barang lebih murah berbanding GST? Sebenarnya SST dan GST setakat ini tidak ada satu kesan signifikan antara yang murah atau mahal. Ianya bergantung kepada penawaran dan juga permintaan. Terima kasih, Ketua. Terima kasih.